Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi untuk bahagian kedua, bab 4, osiloskop dan juga signal generator, kita akan bincangkan beberapa tajuk yang disambung daripada part 1 bahagian pertama. Jadi hari ini kita nak bincangkan satu adalah corak ni Lisaju. Yang kedua, kita akan masuk kepada signal generator. Dan sedikit mengenai kita punya frekuensi counter. Apa itu rajah Lisaju? Rajah Lisaju adalah satu perwakilan ataupun satu perbandingan antara dua masukan. Jadi kalau kita lihat untuk menyurih ataupun untuk plot kita punya rajah Lisaju ni, yang paling utama, apa yang paling penting, osiloskop kita mestilah berada pada mode XY. Apa maksud mode XY? Kita ada dua masukan ni. Satu masukan pada kita punya vertical input, dan yang kedua masukkan pada horizontal input. Jadi kena ada dua masukan ni, bukan satu masukan sahaja. Dan apa yang kita boleh ukur pada rajah Lisaju ini, ada dua item, dua ukuran yang kita boleh ukur. Satu adalah nisbah frekuensi, dan yang kedua adalah beza fasa. Dan kaedah pengukuran frekuensi dan fasa ni ada sedikit perbezaan. Ada syarat yang perlu dipatuhi untuk mengukur frekuensi, dan juga kalau nak ukur fasa pun ada syarat dia. Tadi kaedah pertama saya akan terangkan bagaimana nak ukur frekuensi menggunakan perbandingan rajah Lisaju. Dan kalau kita lihat dengan menggunakan rajah Lisaju, kita perlu ada dua masukan, iaitu masukan pada vertical dan juga masukan pada horizontal, di mana masukan pada vertical ni adalah masukan yang kita panggil primary, yang utama. Jadi untuk mencari frekuensi, jadi kita akan buat perbandingan antara satu frekuensi yang kita tahu dan satu lagi frekuensi yang kita tak tahu. Okay, dalam contoh ini, dalam kaedah ini, kita ada masukkan vertical, dan kedua adalah masukkan horizontal. Jadi ada dua input, tetapi salah satu input kita kena tahu dia punya nilai frekuensinya. Jadi kebiasaannya masukkan pada horizontal X input, kita kena ketahui dia punya nilai. Tetapi masukkan pada vertical adalah nilai yang kita nak cari. Jadi kita akan buat perbandingan antara vertical dan juga horizontal. Jadi Y input biasanya adalah nilai-nilai yang kita nak carilah. Jadi bagaimana kita nak tentukan ataupun nak buat perbandingan
antara masukan X dan juga masukan Y. Okey, dipanggil sebagai input X, Y mode. Kenapa XY? X adalah known value, Y adalah unknown value. Jadi X ni kena tahu X ni adalah known value, di mana value ni kita akan setkan pada awal biasanya adalah pada nilai yang mudah kita nak buat perbandingan lah. Contoh lebih kurang 1K atau 2K atau 10K. Dan untuk menggunakan perbandingan menggunakan kaedah Lissajous ni, kita punya mode mestilah mode XY, di mana nilai X akan kita panggil menyurih dia punya respons ataupun sambutan frekuensi untuk kita masukkan pada masukan horizontal, dan Y akan dibandingkan dan dia akan tengoklah dia punya perbezaan antara X dan Y. Jadi bagaimana kita nak cari, kita akan gunakan, kita panggil sebagai bilangan tangensi ataupun bilangan kalau kita ambil satu pattern tu, kita buat satu garisan lurus dan kita carilah di mana tempat ia bersilang. Jadi nisbah frekuensi antara masukan Y dan juga masukan X adalah sama juga dengan bilangan tangen pada garisan melintang dan juga bilangan tangen pada garisan menegak. Jadi kita akan ambil dua contoh. Saya akan tunjukkan dua contoh di sini. Jadi kalau kita lihat nisbah antara frekuensi pada mode XY, okey, adalah Fy bagi Fx adalah bilangan tangen pada number of tangent pada horizontal dibahagikan dengan bilangan tangen pada bahagian vertikal. Jadi kita akan buat satu garisan pada paksi Y di sini dan dapatkan bilangan dia punya tangen ataupun tempat cross out. Jadi 1, 2, 3 dan 4. Okey, semasa buat kita panggil rujukan tangen ni, kalau boleh elakkan kita cross out tempat yang macam ni, begini, elakkan pasal di situ nanti akan berlaku kita panggil penyilangan antara beberapa titik. Jadi kita tak nak confuse dia punya, adakah titik itu mungkin satu titik atau dua titik. Kalau boleh jangan buat reference di tengah-tengah macam ni, jangan ni. Kalau di sini kalau kita lihat ni adalah 1, ni 2, tengah-tengah ni ada berapa? Kalau ikut mata kasar ada 3, sebenarnya dia akan ada 4. Jadi kat sini kalau boleh elakkan jangan buat di kawasan yang begitu, kerana dia akan menyulitkan awak punya kefahaman bagaimana kita nak buat pengiraan. Okay, jadi kalau untuk paksi X, apakah dia punya nilai? Kita ambil satu garisan di tengah, di hadapan ni, di atas ni. Jadi kita akan ada dua, kita panggil titik bersilangan antara awak punya graf dan kita punya rujukan garis. Jadi Fx terhadap Fy adalah 4 dengan 2. Jadi 4 tangen bahagikan dengan 2 tangen. Jadi kita punya rujukan adalah 2 nisbah 1. Oleh kerana saya dah bagi tahu bahawa nilai X ni adalah known value. Okey, kalaulah kita letakkan nilai X ni adalah pada
1.5 kHz. Jadi menggunakan nisbah ini, jadi kita tahulah bahawa nilai frekuensi pada Fy ini adalah 2 kali 1.5K. Kita akan dapat lebih kurang pada 3 kHz. Jadi kita tengok pada graf yang kedua, kita gunakan konsep yang sama. Tangen pada garisan menegak dan juga tangen pada garisan melintang. Okey, jadi kita tengok pada Y dulu. Jadi ada berapa kita panggil titik persilangan? 1, ini ada 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi ada 6 tangen antara kita punya bentuk lisaju dan juga garis yang kita nak buat. Okey, jadi kalau saya buat di bawah ni lah contohnya. Tekan benda yang sama, sepatutnya samalah. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, dan diingatkan semula bahawa kalau boleh jangan cari tempat yang ada persilangan dekat dia punya pattern lisaju. Contohnya di sini, nanti saya tunjuk supaya untuk mengelakkan kekeliruan. Contohnya kalau ambil kat sini, kat tengah sini, di berapa titik? Nampak macam 3, 1, 2, 3, tapi sebenarnya bukan. Sebenarnya kalau tengok dia ada 3 dimensi, patutnya dia akan ada 6 titik. Jadi kalau boleh jangan buat di kawasan yang begitu, kalau boleh. Jadi kalau kita lihat kepada kita punya tangen pada paksi X pula adalah pada line yang di sini X. Jadi kita ada berapa tangen? 1, 2, 3 dan 4. Jadi Fy bagi, nisbah Fy terhadap Fx adalah 6 nisbah 4 ataupun 3 nisbah 2. Okey, jadi kita ambil contoh, satu contoh baru. Dan di sini kita nak buat pengiraan berapakah dia punya nisbah antara Y dan juga X. Okey, kita akan buat pada paksi Y dahulu. Buat kat mana-mana lah. Kita ambil satu contoh, kita akan ambil di sini. Okey, dapatkan dia punya tangen ni. Tu 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Okey, jadi kita punya Fy terhadap Fx, Fy kita adalah 6. Fx berapa? Kita akan buat tempat yang lain. Okey, kita pilih titik yang lain di sini. Satu, tu X ni. 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Jadi nilai Fx sudah 5. Jadi punya nisbah frekuensi menggunakan kaedah lisaju adalah 6 nisbah 5. Okey, sebagai contoh, Fx ni kita tahu dia punya value. Tahu kita punya value. Katalah nilai Fx adalah 2 kHz. Jadi berapakah nilai Fy? Jadi nilai Fy adalah 2 kilo dikalikan dengan 6 nisbah 5. Kita dapat berapa? Kita akan dapat lebih kurang pada 12 kHz per dengan 5. Okey, jadi kita akan dapat lebih kurang 2.4. Okey, akan 2.4 lah. 2.4 kHz. Okey, 12 nisbah 5, 2 10
2.4, bukan 2.4 kHz. Jadi itulah bagaimana kita nak tentukan kita punya nilai frekuensi terhadap satu frekuensi yang kita tahu menggunakan kaedah Lissajous. Okey, yang begini pula bagaimana? Jadi kalau kita lihat, kita bukan lihat pada bentuk yang sempurna tak sempurna Jadi kalau kita tengok sini, dia ada macam terputus sini. Sebenarnya ni lah dalam bentuk 3D, 3 dimension. Jadi kalau kita lihat secara lebih detail, jadi kita boleh ambil mana-mana lokasi pun kalau kita nak buat dia punya rujukan. Jadi untuk kaedah yang ni sama juga. Kita kena ambil tangent pada paksi Y. Contohnya ambil di sini. Kita kena ambil di sini. Sini dah ada garisan jadi lebih mudah lah. Kita ambil Y yang di sini. Pada garisan ini kita akan tengok dia punya tangent dapat berapa. Kita 1 2 3. Jadi rujukan FY tangent ni kita dapat adalah 3. Fx, jadi kita ambil pada nilai yang lain, pada rujukan yang lain. Kita ambil X di sini. Di sinilah. Dah ada garis jadi mudah lah. Kita punya X. Jadi ada berapa? 1 2 3 4 dan juga 5. Nilai Fx adalah 5. Jadi nisbah Fy terhadap Fx adalah 3 nisbah 5. Okey, dan kalau contoh Fx nilai dia adalah frekuensi pada X, nilai dia adalah 500 Hz. Frekuensi pada Y adalah nilai 300 Hz. Jadi semudah itulah untuk kita bandingkan kita punya frekuensi. Bagaimana kita nak tahu satu nilai frekuensi berdasarkan satu rujukan frekuensi menggunakan kaedah Lissajous. Slide sebelum ni kita dah bincangkan bagaimana untuk mengukur nilai frekuensi yang tidak diketahui berdasarkan frekuensi yang lain menggunakan rajah Lissajous. Tapi dalam slide ni kita akan bincangkan bagaimana nak menggunakan rajah Lissajous untuk mendapatkan beza fasa. Jadi untuk mendapatkan perbezaan fasa antara satu isyarat gelombang dengan isyarat gelombang yang lain, ada beberapa ciri yang harus dipatuhi. Iaitu yang pertama, kedua-dua kita panggil isyarat gelombang tu mestilah sama frekuensi. Frekuensi kena sama, magnitude pun kena sama. Okey. Daripada dua syarat tu barulah kita boleh dapatkan beza fasa. Kalau frekuensi tak sama, magnitude tak sama, jadi apa yang digambarkan oleh rajah Lissajous tu mungkin bukan beza fasa yang sebenar. Jadi bagaimana kita nak tentukan kita punya beza fasa menggunakan rajah Lissajous? Jadi ada beberapa rujukan iaitu rujukan di sini ada lebih kurang 8 rujukan, di mana kalau beza fasa kosong, okey, inilah bentuk kita panggil rajah Lissajous. Kalau 30 rajah begini, 45 60 90 120
150 dan juga 180. Kemudian dia akan sebenarnya kalau terlihat ini, dia akan darjah tu dia akan berputar daripada 0 darjah sampailah 360 darjah. Jadi inilah dia punya contoh-contoh corak daripada beza fasa kosong. Inilah beza fasa 180. Sekiranya diberikan satu graf lisaju begini, bagaimana kita nak dapatkan dia punya beza fasa? Jadi kita akan tengok beberapa nilai di sini. Jadi satu adalah nilai tangent, sama ada di paksi X ataupun di paksi Y. Dan yang kedua adalah nilai maksimum. Jadi kalau kita lihat di sini, kita akan ambil satu bahagian dahulu. Jadi kita punya graf warna merah. Jadi dia akan cross out ataupun dia akan ada tangent di sini yang terpotong pada paksi Y, dan juga nilai maksimum di sini. Ini adalah nilai maksimum kita punya gelombang lisaju. Dan pada paksi X juga adalah sama. Ni kita punya tangent, dan yang kedua ni adalah nilai kita punya nilai maksimum. Jadi bagaimana nak dapatkan dia punya perkiraan beza fasa? Phi ditakdirkan oleh inverse sin ataupun arc sin X1 terhadap X2. Dia punya tangent terhadap dia punya nilai maksimum. X1 adalah nilai tangent dan X2 adalah nilai maksimum. Sama juga kalau kita ambil tangent pada paksi Y, iaitu Y1 dan juga Y2. Dan kalau kita ambil bacaan daripada ini, Y1 ni, sebagai contoh kita ambil bacaan yang di paksi Y ni 2 dan 4. Jadi tengah-tengah ni adalah nilai, tengah-tengah ni adalah nilai 3. Ni 3, nilai 3. Jadi yang ini lebih kurang pada 2.5, di mana maksimum, nilai maksimum sini adalah lebih kurang pada separuh daripada skala yang ni. Adalah yang ini 6. Okey, separuh ni adalah lebih kurang pada nilai 5. Jadi nisbah dia adalah 2.5 terhadap 5. Kita akan dapat 0.5. Jadi phi itu adalah pada sudut 30 darjah ataupun pada sudut 330 darjah. Okay, untuk contoh ini kita akan cari beza fasa antara dua frekuensi yang sama frekuensinya serta magnitudenya. Jadi bagaimana kita nak dapatkan dia punya beza fasa? Jadi kita boleh ambil sama ada pada tangent Y, tangent X, dan juga dia punya nilai maksimum. Jadi kita nak ambil yang mana? Mana-mana Jadi saya akan ambil pada paksi Y. Jadi beza fasa adalah arc sin Y1 terhadap Y2. Jadi berapakah nilai Y1? Kat mana Y1? Y1 di sini. Inilah Y1. Apa nilai dia? Yang inilah 0.5, ini adalah 1. Inilah 1. Jadi nilai tengah-tengah ni adalah lebih kurang pada, kalau kita lihat setiap grade kecil, minor grade, akan membawa nilai 0.1. Jadi dia tak sampai sini lagi. Jadi Y1 nilai dia adalah pada 1.05. Jadi Y2, di mana Y2? Ini adalah Y2 di sini. Dan nilai Y2 iaitu pada nilai 1.5. Jadi arc sin 1.05 terhadap 1.5. Adakah beza fasa yang kita dapati? Nilai yang kita dapati adalah pada nilai 44.427 darjah. Kita nak tengok adakah dia sama untuk X1 dan X2. Sepatutnya sama lah. Sepatutnya sama.
Jadi kalau kita cuba kita cuba dapatkan di sini. Jadi untuk X1 di sini, adakah nilai dia sama? Lebih kurang sama, iaitu pada 1.02, 1.05, minta maaf. Untuk X2 di sini, nilai dia adalah pada nilai 1.5. Sama juga lah. Jadi kalau kita ambil rujukan yang lain, sin minus 1, X1 terhadap X2, sepatutnya kita akan dapat nilai yang sama, iaitu pada nilai 44.427 darjah. Apakah itu penjana isyarat ataupun lebih dikenali sebagai signal generator? Jadi signal generator merupakan satu peranti ataupun alat yang digunakan sebagai sumber isyarat piawai yang biasa kita gunakan untuk buat pengujian, troubleshooting lah untuk uji, dan juga kita nak buat pelarasan ataupun pembaikan pada kita punya data elektronik dan buat penalaan, buat calibrating. Maksudnya tiga kaedah ni lah ataupun tiga fungsi utama penjana isyarat, dan ia dibahagikan kepada dua kategori. Satu adalah frekuensi yang kita boleh dengar ataupun manusia boleh dengar, yang juga dikenali sebagai audio frekuensi. Maksudnya kalau kita gunakan kategori ni, manusia boleh dengar dia punya bunyi. Dan yang kedua adalah audio frekuensi yang biasa digunakan dalam aplikasi radio. Dan kedua-dua kategori ini ataupun kedua-dua keluaran frekuensi ini bergantung pada dia punya julat frekuensi. Ada julat frekuensi yang berbeza dan aplikasi yang berbeza. Jadi kita akan lihat pada signal generator yang pertama, iaitu audio frekuensi. Audio bermaksud audible, maksudnya boleh dengar. Okey, dan di sini kalau kita tengok pada signal generator yang pertama ataupun lebih dikenali sebagai audio frekuensi ataupun audio generator, sini ada tulis audio generator. Dia akan ada julat frekuensi di sini dalam bentuk hertz, yang ini adalah perkali lah. Dan kalau kita lihat kita ada dua fungsi. Satu attenuator yang kita dah belajar sebelum ni. Attenuator adalah untuk mengurangkan dia punya, mengecilkan dia punya skala ataupun dia punya isyarat supaya lebih lebih kecil daripada isyarat asal. Kalau amplifier dia akan naikkan dia punya isyarat. Amplitude adalah untuk melaraskan dia punya aras voltan sama ada pada aras yang lebih tinggi ataupun aras yang lebih rendah. Yang inilah julat dia lah. Jadi kalau kita letak di sini lebih kurang pada contohnya pada 25 kali 1 adalah 25 Hz. Kalau 25 kali 100 jadi 2500 Hz. Dan kalau kita tengok audio generator di sini, dia ada dua mode di sini. Waveform ada dua jenis. Satu segi 4 dan satu lagi adalah jenis sine wave. Dan biasanya frekuensi audio ni adalah daripada julat 20 Hz sampai 20 kHz. Itu kalau untuk US standard ni. Kalau British standard dia adalah daripada 15 Hz hingga kepada 15 kHz. Jadi kita akan ambil ini kalau British standard. Kalau US standard dia akan ambil antara 20 Hz hingga 20 kHz.
dan kita akan ambil julat yang paling tinggi lah, iaitu 20 hingga 20 kHz, dan boleh pergi maksimum sampai 100K. Tapi adakah 100K ni manusia boleh dengar? Tidak boleh dengar lah. Jadi audio generator ni kita boleh hasilkan frekuensi sehingga 100K. Jadi kalau kita lihat di sini, audio generator ni dia boleh hasilkan frekuensi paling rendah 10 ya. Di 10 kali 1 adalah 10 Hz. Hingga 10 kali 100 kali dah 10 kali 1. Yang paling tinggi adalah 100 kali 10K, iaitu 1 GHz. Biasa kita jarang gunakan sampai 1 giga, biasanya jarang lah. Okey, dan biasanya dia boleh hasilkan frekuensi yang tanpa perotan sehingga 100 kHz. Dan dia biasa digunakan dalam litar-litar amplifier audio. Dan kalau kita lihat di sini, kebanyakannya dalam bentuk segi empat ataupun dalam bentuk sine wave. Sini ada dia punya bentuk lah. Boleh pilih sama ada bentuk tu nak bentuk gelombang segi empat ataupun gelombang sine. Dan ada satu lagi yang kita panggil sebagai function generator. Jadi di sini dia punya isyarat gelombang yang dihasilkan, dia ada banyak jenis lah. Okey. Jadi kita akan tengok yang ini dahulu ya. Inilah frekuensi range 1 sampai kali 1 sampai bukan yang ni 2 sampai 2 MHz. Jadi kat sini kita akan ada 3 mode. 3 mode. Kalau perhatikan, function generator biasanya dia akan gelombang yang boleh dihasilkan lebih banyak. Kita lihat di sini ada beberapa gelombang yang dia boleh keluarkan, iaitu gelombang segi empat. Nampak pada mode di sini ya. 1 ni 2 3. Gelombang kedua adalah gelombang segitiga. Gelombang ketiga adalah gelombang sine. Okey, dan dia juga ada amplitude adjustment, nak pelaraskan kita punya amplitude, dan dia punya setting ni lah. Ada offset dan juga full. Ada setting-setting yang ini. Dan dia juga ada fine tune adjustment di sini. Dan kalau kita lihat di sini dia ada attenuator. Jadi attenuator lah tujuan untuk mengurangkan dia punya aras voltan kita punya gelombang, sama ada pada 0 ataupun pada 20 dB. Okey, di sini ada pelarasan untuk amplitude. Yang inilah untuk frekuensi adjustment. Kita nak adjust punya frekuensi dapat berapa. Jadi kita punya audio frekuensi yang tadi itu adalah dalam bentuk analog tapi yang ini dalam bentuk digital. Yang inilah dia penjulat maksimum berapa dia boleh hasilkan. Dan kebiasaan ini pun sama, dia boleh digunakan dalam litar elektronik, tetapi tidak dikhususkan untuk litar audio sahaja, mungkin litar yang lain lah. Jadi ada juga signal generator ataupun function generator yang boleh menghasilkan lebih banyak isyarat. Jadi kalau di sini dia hanya boleh hasilkan 3 jenis, tapi kebanyakan function generator boleh hasilkan lebih banyak lah, iaitu dalam bentuk gelombang segi empat, okay, sawtooth, sine wave, trapezoid, RAM ataupun pulse. Ni kalau fungsi yang lebih besar lah, lebih banyak. Okay, trapezoid dengan segitiga ni hampir sama, lebih kurang.
RAM dengan sawtooth hampir sama. Jadi ini dua ni kalau kita lihat yang kita dah masuk sebelum ini, yang kita dah belajar sebelum ni, sawtooth lebih bentuk gigi, macam gigi, sama ada positif RAM ataupun negatif RAM. RAM maksud dia akan ada tajakan, dia akan naik dan kemudian dia turun. Okey. Trapezoid dan juga segitiga bentuk yang hampir sama. Jadi kalau kita tengok segitiga, kalau kita tengok segitiga, dia bentuk macam bukit segitiga. Trapezoid lebih pada ada sudut sikit. Trapezoid di mana sudut ni biasanya 90 darjah lah biasanya. Dia sama macam sawtooth lebih kurang. Tapi dia ada bahagian positif dan juga bahagian negatif. Tapi secara asasnya adalah benda yang sama lah. Dan pada kita punya function generator ini, dia ada mode yang kita panggil sebagai offset. Kalau kita lihat di sini ada tak nilai offset? Kalau kita tengok ni ada offset di sini. Okey, apa maksud offset? Offset adalah penambahan nilai DC pada gelombang AC kita. Okay, sebagai contoh kita akan ambil offset kosong sama dengan 0 volt. Jadi apa maksud offset? Gelombang AC kita berada pada aras voltan di mana kita tetapkan. Okay, contoh di sini dikatakan sebagai kita punya gelombang offset kosong. Jadi gelombang ini akan centralize, akan seimbang pada paksi AC kosong. Jadi kalau offset kita pada nilai yang lain, contohnya saya ambil offset kita dah 5 volt ni. Apa tujuan offset? Tujuan offset lah untuk kita punya fungsi kita punya gitar elektronik. Dia ada banyak fungsi. Mungkin sebagai amplifier, mungkin sebagai current mirror dan sebaliknya lah. Okey, jadi katalah offset 5 volt, katalah ini adalah level aras 5 volt. Berbanding offset kosong, gelombang kita akan yang kita panggil balance ataupun dibahagikan sama rata pada offset 5. Kalau kita ambil gelombang yang sama macam ni jadi gelombang sinus kita akan berada pada offset 5 volt. Akan teranjak sebanyak DC 5 volt daripada nilai asal origin. Okay, dan biasa kita gunakan ni untuk dalam litar-litar amplifier ataupun litar-litar yang kita panggil untuk buat switching ataupun untuk buat fungsi-fungsi yang lain pada litar-litar elektronik. Okey, dan dia boleh juga offset untuk plus boleh ataupun untuk nilai minus. Di sini pun boleh lah. Itulah minus 5 dia akan offset pada minus 5. Jadi penjana isyarat yang ketiga adalah penjana isyarat denyut ataupun lebih dikenali sebagai pulse generator. Dan pada pulse generator, denyut gelombang yang dihasilkan adalah hanya dalam bentuk segi empat. Okay, sama ada segi empat sama ataupun segi empat tepat. Apa maksud pulse atau denyut? Denyut adalah satu yang kita panggil perswisan sementara. Satu denyut adalah satu tempoh masa yang agak singkat. Dan biasanya pulse generator ni akan menghasilkan satu denyut dengan aras voltan
tertentu pada masa yang cukup singkat, dan dia akan berulang-ulang lah, bergantung pada keperluan data tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, dia ada beberapa jenis denyut gelombang, iaitu satu tempoh masa ni dalam suisan, satu tempoh masa yang agak panjang. Kemudian ini lagi kita panggil sebagai kawasan high ataupun on. Ini kawasan off. Kemudian dia akan berulang semula. Yang gelombang yang kedua, dia akan ada 3 denyut. Kemudian dia akan berhenti, diikuti oleh 4 denyut. Ini lebih kepada yang kita panggil penterjemahan daripada mungkin satu sampel voltan kepada satu sampel voltan dalam bentuk isyarat digital. Dan yang terakhir ni pun sama, dia ada banyak denyut, kemudian dia berhenti, dan ada banyak denyut lagi. Dan biasanya ni kita gunakan pada litar, sama ada litar yang melibatkan aplikasi komunikasi, jadi untuk penghantaran data, ataupun litar yang menggunakan kita panggil pemprosesan, yang ada proses. Ini biasa melibatkan microcontroller ataupun microprocessor yang ada gelombang, kita panggil time based punya clock, dan dia ada fungsi pemprosesan, di mana sini mungkin ada pemprosesan kita panggil sebagai memori, nak store memori ataupun nak buat conversion daripada analog kepada digital. Kemudian daripada digital kita nak terjemah balik pada analog. Kebiasaan power generator kita akan gunakan dalam litar-litar yang ada 2 fungsi yang ini. Dan kalau kita tengok power generator, dia boleh laraskan kita punya amplitude di sini. Kita punya amplitude, kita punya masa, jarak kita punya masa, sama ada masa itu adalah masa untuk on atau untuk off, dan berapa kerap kita punya rate ni lah, berapa kerap dia nak buat denyut. Dan kekerapan frekuensi ataupun kekerapan penghasilan denyut ni kita panggil sebagai pulse repetition rate, di mana kita punya kekerapan ini kita panggil sebagai kadar kita punya denyut tu diulang. Jadi generator yang terakhir adalah radio frekuensi generator, di mana pada generator jenis ini dia bertujuan untuk membuat simulasi frekuensi tinggi isyarat radio yang digunakan untuk kita panggil penghantaran isyarat radio daripada satu titik kepada satu titik yang lain. Okey, kenapa dipanggil sebagai simulasi? Simulasi itu adalah terjemahan daripada kita panggil menyelakukan ataupun buat kita panggil satu fabrikasi ataupun menghasilkan satu isyarat yang menyerupai keadaan sebenar, tetapi pada keadaan ideal, di mana keadaan ideal ni kita punya medium ataupun kita punya julat tu agak, ataupun kita punya jarak penghantaran tu agak pendek, dan kita anggap kita punya pemancaran itu akan dihantar, ataupun data yang akan dihantar adalah mempunyai peratusan ralat yang rendah.
Dan kebiasaan frekuensi ini adalah frekuensi yang non-audible, maksudnya kita tak boleh dengar, tak boleh dengar dengan kita punya telinga. Dan dia biasanya dalam julat 100 kHz, hingga beberapa megahertz. Jadi kalau kita lihat kepada aplikasi radio, dia ada banyak aplikasi radio. Satu lah shortwave, ada low wave, ada medium wave, ada AM, amplitude modulation, dan yang kelima adalah FM, frequency modulation. Adakah DSM termasuk? Digital spectrum modulation, adakah termasuk? Ya, termasuklah. Tapi dalam contoh ini kita akan bincangkan hanya amplitude modulation dan frequency modulation. Ini lebih biasa kita gunakan dalam pengantaran isyarat radio, iaitu radio broadcast radio, iaitu radio yang dipancarkan daripada satu stesen radio kepada pengguna. Shortwave biasa kita gunakan untuk kita buat half duplex transmission, ataupun kita panggil komunikasi radio. DSM ni adalah lebih pada digital spectrum modulation. Itulah kaedah yang berbeza, di mana low wave dan juga medium wave kita dah tak guna sekarang lah. Jadi dalam tajuk ni kita akan bincangkan hanya frequency generator jenis amplitude modulation dan juga frequency modulation. Dan kebiasaan digunakan pada aplikasi radio frekuensi, dan digunakan untuk kita buat tuning, penalaan, lining, pensejajaran, dan juga kita buat troubleshooting, nak cari error ataupun kita nak memperbetulkan kita punya sistem pada radio dan juga TV. Dan biasanya kita akan buat simulasi ini dalam sistem penerimaan. Kita akan untuk sistem pemancaran boleh juga, tetapi lebih selalu ataupun lebih kerap digunakan untuk buat tiga fungsi ini, iaitu buat tuning, penalaan, lining, pensejajaran, dan juga kita buat troubleshooting, cari error pada kita punya sistem penerima radio dan juga TV. Dalam radio frequency generator, biasanya kita akan ada dua mode, iaitu mode AM dan juga FM. AM adalah amplitude modulation, di mana FM adalah frequency modulation. Apa yang dipanggil sebagai modulation ni adalah perubahan sama ada pada amplitude ataupun perubahan pada frekuensi terhadap carrier wave ataupun gelombang yang membawa kita punya maklumat. Dan biasanya carrier wave ni adalah dalam bentuk keluaran gelombang sinus, dan dia berada pada frekuensi rendah, iaitu pada 400 Hz. Jadi untuk AM dan FM, carrier wave dia sama pada nilai 400 Hz. Sekiranya amplitude berubah pada kita punya terhadap kita punya carrier wave, itu dipanggil sebagai amplitude modulation, di mana kita punya broadcast range ataupun kita punya pemancaran kita punya julat frekuensi adalah antara 525 kHz sampailah
1705 kHz. Ini kita panggil sebagai medium wave. Dan kalau frekuensi itu berubah pada kita punya kira wave, kita panggil sebagai frekuensi modulation. Dan broadcast range antara 76 MHz hingga 108 MHz. Jadi kalau kita tengok dalam kita punya pemancaran sistem FM di Malaysia, antara 87.5 MHz hinggalah 108 MHz. Tapi mana datang kita punya 76 MHz hingga 90 MHz adalah satu julat yang digunakan di Jepun, kita panggil sebagai FM1. Dan julat ini ia panggil sebagai FM2. Ini untuk market Jepun sahaja. Tapi di mana-mana region dalam dunia kita hanya gunakan antara julat 87.5 hingga 108. Jadi kita akan ambil modulation yang satu julat yang besar. Jadi yang biasa digunakan dia antara 76 MHz sampailah 108. Jadi kita akan tengok dua jenis keluaran yang akan dihasilkan oleh kita punya radio frekuensi generator. Jadi kita masuk pada AM dahulu, iaitu amplitude modulation, di mana pada kita punya message signal ni adalah pada nilai tetap, iaitu pada low frekuensi pada nilai 400 Hz. Dan di mana kita punya output ini adalah output yang membawa kita punya data. Dan carrier signal adalah data kita. Kalau AM modulation dia berada pada medium wave iaitu pada julat antara 525 hinggalah 1705K. Jadi carrier signal ni adalah dalam julat yang inilah, julat AM. Kalau FM dalam julat FM. Jadi apa yang terhasil pada kita punya radio frequency generator adalah yang inilah, adalah gelombang yang warna merah ni, di mana kita punya gelombang hijau yang di atas ni adalah kita punya output ataupun kita punya output audio yang kita nak, yang menghantar kita punya data. Di mana merah ni adalah berdasarkan kita punya julat carrier signal kita. Dan apa yang berlaku pada kita punya keluaran adalah mengikut kita punya amplitude ni. Kalau amplitude ke sini tinggi, kita punya carrier pun akan jadi tinggi berdasarkan dia punya aras kita punya audio output sini. Kita tengok di sini dia ada puncak. Puncak rendah dia rendah lah, puncak tinggi dia akan jadi tinggi. Jadi kawasan yang ada minimum amplitude di situ akan jadi rendah. Jadi gelombang yang terhasil pada radio frequency generator adalah gelombang yang inilah, daripada dua kombinasi kita punya message pada nilai tetap 400 Hz dengan kita punya carrier signal. Itu dalam julat medium wave 525 hingga 1705 kHz. Jadi kalau pada frekuensi modulation, kita punya audio output masih pada low frekuensi, iaitu pada nilai tetap, benda yang sama pada nilai 400 Hz. Masih sama dengan amplitude. Kalau kita gunakan amplitude modulation masih sama. Yang berbeza di sini adalah kita punya carrier signal. Di mana carrier signal kita, julat kita adalah dalam julat tadi 76 hingga 108 MHz. Jadi kita punya carrier signal lebih cepat berayun ataupun lebih kerap berubah. Dan kalau kita tengok di sini pada keluaran yang terhasil pada radio frequency generator adalah dalam bentuk yang beginilah. Jadi kalau kita lihat di bahagian ini,
di mana amplitude tinggi, frekuensi pada bahagian itu adalah frekuensi tinggi. Kalau amplitude rendah di bawah ni, amplitude yang dihasilkan adalah amplitude yang lebih rendah, frekuensi yang lebih rendah. Tapi kalau kita tengok amplitude dia masih sama, tetap pada level kita punya carrier signal masih sama. Tapi yang berbeza adalah daripada segi dia punya frekuensi yang mewakilkan aras, sama ada aras positif di sini ataupun aras negatif yang di sini. Jadi kalau dalam bentuk animation adalah dalam bentuk yang inilah. Jadi kita punya signal 400 di sini, kita punya base signal. Kalau AM keluaran dia begini, kalau FM keluaran dia yang di bawah ni lah. Kalau kita tengok kawasan yang lebih tinggi amplitude-nya akan mempunyai frekuensi yang lebih tinggi, di mana kawasan yang lebih rendah akan mempunyai frekuensi yang lebih rendah pada frekuensi modulation. Tetapi kalau kita tengok pada amplitude modulation, amplitude yang lebih rendah akan diwakilkan oleh envelope ataupun punya aras yang lebih rendah. Amplitude yang lebih tinggi akan diwakilkan oleh aras pada envelope yang lebih tinggi. Dan tajuk terakhir adalah frekuensi counter, di mana alat yang dipanggil sebagai frekuensi counter digunakan untuk mengira berapakah frekuensi yang terjana ataupun yang dihasilkan oleh kita punya litar elektronik. Dan biasanya digunakan untuk bagaimana dikira frekuensi itu. Dia akan mengira bilangan kitaran frekuensi yang terhasil, dan dia akan dibandingkan dengan satu kita panggil base clock. Dan biasanya nombor kitaran yang terhasil tu dia akan kira pada satu tempoh masa tertentu. Dan frekuensi counter juga akan mengira frekuensi berdasarkan tempoh masa kitaran itu dan dibandingkan dengan kita panggil base clock. Biasanya berapakah nilai base clock? Base clock kita adalah biasanya dalam 1K. Tapi base frekuensi adalah pada nilai 1K, di mana nilai yang kita ukur kita akan bandingkan dengan base frekuensi, kemudian baru dia akan kira lah berapa dia punya bilangan kitaran. Dan kebiasaannya kita boleh set kita punya bacaan kepada beberapa digit, dan kebanyakannya boleh mengukur daripada 2 Hz paling rendah dan paling tinggi lebih kurang pada hingga 2.4 GHz. Tapi yang kita biasa gunakan antara 2 Hz sampai dah 300 kHz. Itu yang optimal lah. Kalau 2.4 GHz mungkin perlukan frekuensi counter yang lebih jitu, pasal kekerapan untuk buat satu kitaran tu lebih cepat. Jadi kita akan tengok kepada kita punya peralatan pembilang frekuensi kita. Kalau kita lihat di sinilah kita punya paparan. Di sini kita ada trigger level, masukkan sama ada kita nak ambil di bahagian mana ataupun berapa level yang kita nak kira sebagai satu kitaran. Okey, di sini kita ada fungsi sama ada nak berapa digit, dan di sini kita ada coupling, jenis coupling sama ada AC ataupun DC. Okey, tujuan ni lah untuk kira frekuensi saja berdasarkan nilai ni. Ada hertz, ada kilohertz dan ada megahertz di sinilah. Jadi kalau sini kan tulis 2.4 GHz maksimum sampai 2.4 GHz. Jadi daripada masukkan analog, dia akan tengok berapa kita punya triggering ni, dan juga dia akan terjemahkan dalam bentuk pulses ataupun denyut. Tujuan denyut adalah untuk kita kira berapa dia punya kekerapan kitaran. Kalau pakai analog, jadi dia ada continuous level, jadi aras 0, 0.1, 1.2 sampailah -1.
Tapi kalau gunakan digital dia lebih mudah lah, pasal dia ada aras kosong dan juga aras satu sahaja. Jadi dia boleh kira berapa banyak dia punya kekerapan kitaran. Dan dia akan masuk pada kaunter. Kaunter ni dia akan tengok lah kaunter tu berapa. Kalau sama ada kita nak pakai mode 10, say mode 10 lah, 10 lah. Jadi dia akan kira dia menggunakan digit desimal untuk dibandingkan dengan kita punya lah time base clock. Daripada sini barulah kita akan jana satu perkiraan berdasarkan berapa kerap kita punya kitaran dan dibandingkan dengan nisbah kita punya time base. Okey, jadi setakat ini saja untuk kita punya bab 4. Okey, dan kita akan sambung lagi dengan bab yang akan datang.